Cuba kita bayangkan, saudara wanita kita dihina, ibu kita ditindas, mereka disiksa, hatta ada saudara wanita kita dirugul. Cuba kita bayangkan, apakah respon kita bila mana ada saudara lelaki kita ditangkap, disiksa dan ayah kita sendiri dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang sedang scroll Facebook, yang sedang main IG, nak minta stop kejap dan fokus. Ada satu perkara penting yang saya nak sampaikan. Mungkin ada daripada kita yang dah sedia maklum perkara ini, dan mungkin ada yang belum tahu apa sebenarnya yang berlaku. Baru-baru ini berlaku satu peristiwa yang saya boleh kategorikan sebagai ujian yang sangat berat buat kita umat Islam. Setelah kita diuji dengan pandemik COVID-19, kini kita diuji lagi dengan ujian yang mana saudara kita di kota Al-Quds, mereka ditindas oleh Zionis Israel. Seperti mana semua sedia maklum, baru-baru ini berlaku serangan terhadap saudara se-Islam kita di kota Al-Quds, yang mana pada ketika itu mereka sedang melakukan ibadah di Masjidil Aqsa. Serangan, kekejaman serta penindasan yang berlaku kepada saudara kita di kota Al-Quds hanya satu sebab. Tentera Zionis Israel nak kosongkan Masjidil Aqsa sebelum peristiwa sambutan Hari Al-Quds, yang mana mereka akan lakukan ritual secara tahunan pada setiap 28 Ramadan. Yang mana pada tarikh tersebut mereka akan melakukan ritual-ritual keagamaan di dalam kawasan Masjidil Aqsa. Maka atas sebab ingin mengosongkan Masjidil Aqsa lah mereka melakukan penindasan terhadap saudara kita di sana. Insiden sebegini bukanlah perkara baru yang kita baru dengar semalam, tetapi ini berlaku saban tahun kepada saudara Islam kita di kota Al-Quds. Cuma bezanya pada tahun ini mereka bertindak lebih ganas untuk memastikan kawasan Masjidil Aqsa itu kosong bagi tujuan ritual keagamaan mereka. Jadi saya nak menyeru kepada anda semua, saudara kita khususnya di Malaysia, di dalam kegembiraan kita nak menyambut Syawal, kita masih boleh berjumpa ataupun kita masih boleh call mak ayah kita. Tetapi mereka, saudara kita di kota Al-Quds, mereka terpaksa menyambut Aidilfitri dengan hujanan peluru dan juga bom daripada Zionis Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. من جميع الاتجاهات يا شباب، شايفين من جميع الاتجاهات. ها سماء خان يونس تمتلئ بالصواريخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم نصرك للمجاهدين، اللهم اجعل سهامهم على العدو صائبة، اللهم اجعل سهامهم على العدو صائبة يا الله. Jadi teruskan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kekuatan dan juga kemenangan buat saudara kita di sana. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa adalah merupakan senjata seorang mukmin. Jadi jangan kita berputus asa, teruskan berdoa. Kita tembakkan doa kekuatan dan juga kemenangan buat mereka. Jadi hari ini kalau kita mampu dari sudut kewangan, maka ayuh, saya nak mengajak anda semua untuk kita menyumbang buat saudara kita di kota Al-Quds. Bagi mereka yang tak mampu nak menyumbang dari sudut kewangan, jangan risau, kita boleh sumbang dari sudut kita share video ini. Kita sampaikan kepada saudara kita yang lain bahawa di dalam kesusahan kita sekarang menghadapi pandemik COVID-19, ada lagi saudara kita yang lebih susah daripada kita. Jadi saya nak mengajak, mohon kepada anda semua, teruskan berdoa. Kita tembakkan sebanyaknya doa buat kemenangan dan juga kekuatan kepada mereka. Wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya, salam Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal salih kita semua, daripada saya, daripada semua sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah semua. InsyaAllah, moga-moga walaupun dalam keadaan raya kita ini tidak semeriah biasa, kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memeriahkan
hidup kita, memeriahkan amalan kita insya-Allah. Dan moga-moga yang paling penting sekali kita bersama-sama mendapat faedah daripada pengajaran daripada bulan Ramadan yang mulia. Sekadar perkongsian ringkas, dulu pun masa saya di negara Arab lah, dulu di Arab Saudi pun, rayanya tidaklah semeriah manalah. Kalau kita tengok kebanyakan daripada orang di sana ni lebih fokus kepada Ramadan. Masa Ramadan ni memang meriahlah dengan macam-macam, dengan amal soleh, dengan sedekahnya, dengan itu dan ini, silaturahim. Semua itu banyak dilakukan ketika Ramadan. Dan pada malam raya tu, kebanyakannya semua berjaga, semua tengah gembira, seronok, berjumpa sana sini dengan keluarga. Jadi selepas daripada solat raya tu mungkin ada makan ringkas, lepas tu semua pun masing-masing tidur. Biasanya raya di sana tu begitulah. Jadi kita ni sebenarnya melalui fasa daripada sejak tahun lepas, kita punya perayaan mula kita rasa macam suram sikit kan. Tapi jangan risau, Allah dah jadikan kita Eid, perayaan yang mana kita ni orang yang beriman ni bergembira dengan amal dan takwanya. Dan selagi mana kita dapat menjadikan Ramadan itu sebagai bulan yang bermanfaat bagi kita, kita seharusnya bergembira. Kerana kegembiraan itu bukan semata-mata dengan aktiviti luar sana sini, tetapi kegembiraan itu apa yang kita rasakan di dalam hati, ketenangan, kebahagiaan, kebaikan yang kita rasakan insya-Allah. Moga kita semua masing-masing memperoleh manfaat daripada bulan Ramadan yang telah berlalu meninggalkan kita. Kita doa kepada Allah semoga Allah kembalikan Ramadan itu supaya kita dapat bertemu dengannya. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan berbicara tentang topik keyboard warrior ke syurga. Ketika saya diberikan tentang tajuk ini, saya pun mula-mula bertanya, keyboard warrior ni ke syurga ke neraka? Tapi sebenarnya of course tugas untuk ke syurga ataupun ke neraka ini bukan kita, tetapi ia adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kerana bila kita sebut tentang keyboard warrior ni, pada zaman ini kita istilahkan tentang orang yang rajin bercakap melalui media sosial. Sebenarnya kita kata bercakap melalui jari jemari. Kalau kita tengok kepada hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang lisan, maka ia juga terpakai kepada jari jemari kita. Kerana hari ini manusia ni bila dia bercakap dengan jari jemarinya, dia lebih lantang, dia lebih akan menampakkan siapa sebenarnya dirinya. Dia akan lebih memperlihatkan isi hatinya. Kerana ketika dia menaik, tak ada orang yang melihat secara langsung wajahnya. Berbeza kalau kita bercakap, kalau kita kena tegur orang tu depan-depan ataupun kita nak nasihat orang tu depan-depan, mungkin kita akan berlapik, kita akan berjaga-jaga kerana bila berdepan ni tak sama dengan kita mengata di belakang. Tapi hari ni bila kita menulis di belakang komputer ataupun di sebalik kaca handphone kita, kita jadi hilang rasa malu, dah tak segan silu dah untuk nak kita memperkatakan, meluahkan apa sahaja yang kita rasakan. Jadi di situlah manusia ni boleh tergelincir. Ada kalanya kerana itu kita boleh menuju ke syurganya, dan ada kalanya kerana itu juga kita boleh tersimpang, tergelincir ke neraka Allah wal-iyadzubillah. Jadi golongan manakah yang kita pilih? Kita nak pergi ke syurga ataupun kita nak pergi ke neraka? Sebab saban hari benda ni macam satu tajuk yang kita sebenarnya kena sering memperingatkan. Kerana manusia ni dalam bab-bab ni dia selalu terlupa kan. Termasuk orang yang nak memperingatkan ni juga seringkali kita terlupa. Sebab lidah ataupun jari jemari, apa yang kita nak luahkan dalam fikiran dan juga hati kita ni, inilah medan peperangan yang sebenarnya kita kena tempuhi. Apatah lagi lately ni kadang-kadang kita tengok banyak benda-benda yang tidak menepati kehendak kita kan. Kita tengok nak dekat raya ada polisi-polisi yang mana mungkin kita rasa tidak senang, maka kita pun memaki hamun sesetengah pihak. Kita melihat orang itu melakukan itu dan ini, kita memaki hamun, kita mengeji, kita mencerca dan sebagainya. Okey, ada di sana perkara-perkara yang seringkali kita tersalah faham. Kita melihat tujuan asal itu baik, iaitu kita menegur ataupun kita ingin memperkatakan pandangan kita. Tetapi jangan kita lupa, selalunya di dalam kebaikan itu akan ada talbisu iblis, akan ada hasutan ataupun bisikan halus iblis
yang akan cuba untuk nak memusingkan amal yang kita sangka baik itu menjadi tidak baik. Jadi sebab tu kita kena beringat sangat tentang apa yang kita nak meluahkan, apa yang kita nak perkatakan ataupun apa yang kita nak tulis. Kalau tak, kita akan terperangkap di dalam hasutan iblis yang tidak dipuji penyudahnya. Jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, antara nikmat Allah yang paling agung, yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita sebenarnya adalah nikmat untuk kita meluahkan ataupun kita menyuarakan, sama ada melalui lisan kita, iaitu dengan kotak suara yang kita ada, ataupun dengan jari jemari kita. Kedua-dua ini meluahkan apa yang tersirat di dalam fikiran kita dan juga apa yang tersirat di dalam hati kita. Kerana itu Allah Azza wa Jalla menyebut, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami yang menjadikan kepada kamu dua mata kamu dan juga lisan dan juga dua bibir kamu? Jadi sekiranya wasilah untuk kita meluahkan apa yang ada di dalam fikiran ataupun hati kita ini, jika kita tidak digunakan di dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi bala dan musibah kepada empunya diri. Kerana di akhirat kelak, lidah kita, jari jemari kita, semua ini akan dipersoalkan dan semua ini akan menjadi saksi kepada apa yang kita perkatakan, apa yang kita tulis di hadapan Allah. Sebagaimana Allah menyebut dalam surah An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari yang mana lidah-lidah kita, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Bayangkan hari ini apa sahaja yang kita tulis, apa sahaja yang kita komen umpamanya di ruang-ruang komen di internet, itu semua akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua itu juga akan menjadi saksi kepada kita. Mungkin pada hari ini manusia, para pembaca tidak melihat siapakah di sebalik orang yang memberikan komen tersebut. Tetapi jangan kita lupa di akhirat kelak ini semua akan bertutur, ini semua akan menjadi saksi segala apa yang kita tulis ataupun apa yang kita luahkan. Justru di dalam agama kita sangat banyak nas-nas yang telah memperingatkan kita supaya kita memelihara, kalau kata dalam hadis, dalam konteks menjaga lisan, tetapi kita pada hari ini sebenarnya menjaga jari jemari. Sebab jari jemari ini dah jadi lebih berbahaya daripada lisan kita. Kan ada surah Qaf, Allah Azza wa Jalla sebut, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu pun daripada ungkapan yang kita perkatakan melainkan akan ada malaikat yang mencatatnya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Jangan Allah peringatkan kepada kita, janganlah gunakan lidah kita ni untuk nak berdusta. Apa yang haram kita halalkan, apa yang halal kita haramkan. Ini semua seolah-olah kita mendustakan, mengada-adakan dusta kepada Allah. Dan Allah kata siapa yang berdusta ke atas Allah ini, maka dia tidak akan berjaya. Dan Nabi SAW sendiri dalam banyak hadis, banyak sering kali memperingatkan kita tentang kepentingan untuk nak kita menjaga lisan kita. Dalam konteks pada hari ini, dalam menjaga jari jemari kita, apa sahaja yang menjadi wasilah untuk kita berinteraksi dengan orang, kita berkomunikasi dengan orang lain. Seumpamanya dalam hadis riwayat At-Tirmizi, di dalam sunannya menulis hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang boleh menghampirkan diri ke syurga dan menjauhkan daripada api neraka. Kemudian Nabi SAW menunjukkan ataupun memegang lidahnya dan mengatakan kuf alaika hadha, jaga ini. Maka Mu'adz pun bertanya, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Ya Nabi Allah, adakah kita ni setiap daripada apa yang kita tuturkan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Nabi SAW pun jawab balik, hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaid alsinatihim. Bukankah manusia banyak nanti akan dihumban
diheret di wajah mereka ini, kalau tidak kerana lidah-lidah mereka. Kerana itu, kita cek lisan kita, cek jari jemari kita ni semua. Adakah kita jaga dia, kita lakukan di dalam ketaatan, ataupun kita akan menyebabkan diri kita akan tercampak ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Sebab ada orang pada hari ini, dia asyik gunakan alasan, hati baik, tak apalah. Dia ni memang mulut dia lancang sikit, mulut dia ni memang tajam sikit, laser sikit, tapi hati dia baik sebenarnya. Dia ni rajin bersedekah, dia ni rajin buat itu dan ini. Mulut dia memang begitu. Ramai orang gunakan alasan itu untuk menghalalkan dosa lidah mereka. Sedangkan kita tak tahu kerana satu kalimah yang kita tuturkan ataupun apa yang kita tulis pada hari ini, jika kalimah tersebut boleh mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jal, maka dia boleh menyebabkan kita akan tercampak jauh ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyana fiha yuhwa biha fin nari ab'ana bainal masyriqi wal maghrib. Boleh jadi seorang hamba itu akan bertutur ataupun mengucapkan satu kalimah sahaja yang dia tidak jelas, yang dia tidak, ataupun dari riwayat lain, la yulqi laha balan, yang mana dia tak peduli pun. Maksudnya bila dia nak cakap ni, dia tak tapis dulu, dia pakai lepas je. Dan bila dia terlepas tu, mungkin dia terlepas satu kalimah tu yang boleh kita kata mendatangkan kemurkaan Allah, yang mungkin menzalimi hambanya, yang mungkin memfitnah sahabatnya. Maka kerana itu, dia akan dicampak ke dalam api neraka, wal'iyadu billah, dengan jarak yang lebih jauh daripada timur dan barat. Ada orang dia langsung tak boleh. Bila dia nak bercakap, ada kala kita ni kena slow down, dia kena tarik handbrake sikit. Tak semua apa yang kita rasa kita nak cakap, kita perlu cakap. Kita kena cakap. Dan tak juga apa yang kita rasa betul apa yang kita nak cakap itu juga kena pada tempat dan masa dia untuk nak kita bercakap. Betapa ramai manusia yang hari ini yang begitu tergesa-gesa di dalam menulis sesuatu, di dalam mengucapkan sesuatu, di dalam membuat posting tertentu, dalam keadaan dia tidak betul-betul pastikan adakah apa yang diluahkannya itu, yang disampaikannya itu boleh membawanya ke syurga ataupun membawanya ke neraka. Itu sangat-sangat malang. Ada manusia yang menjaga solat fardu 5 waktunya. Ada manusia yang sangat menjaga ibadah puasa. Ada manusia yang sangat rajin membaca Al-Quran. Tetapi tidak juga mampu untuk nak mendapat syurga Allah kerana keterlanjurannya di dalam bertutur ataupun keterlanjurannya di dalam menulis. Nabi SAW telah memberikan jaminan dalam hadis Sahal bin Sa'ad riwayat Al-Bukhari, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rajlaihi adman lahul jannah." Sesiapa yang boleh menjamin antara kedua rambut mulut ni, maksudnya antara misai janggut ni, lidah, dan antara kedua kelangkangnya, maka aku menjamin tempatnya di syurga. Kerana itulah kunci sama ada kita berjaya ataupun kita tidak berjaya. Itu juga sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Pernah seorang sahabat Nabi bernama Sufyan Al-Thaqafi, dia bertanya, "Ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasim bihi." Ya Rasulullah, cerita pada aku, bagi tahu pada aku satu urusan yang mana aku pegang, aku sepatutnya berpegang. Kata Nabi SAW, "Qul Rabbi Allah thumma istaqim." Katakanlah, Tuhanku adalah Allah. Ataupun dari riwayat lain, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan beristiqamahlah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma akhwaf ma takhafu alai?" Wahai Rasulullah, apa yang kau paling khawatirkan terhadap diriku? Maka Nabi SAW memegang lidahnya dan mengatakan, "Hadza, ini yang paling aku bimbangkan ke atas kalian." Bayangkan, itu benda yang paling Nabi SAW takut ke atas sahabatnya, takut umatnya, kerana ramai manusia yang akan terjumus dalam api neraka kerana itu. Tapi bila kita kata lisan ini, bukan hanya lisan, tetapi ingat jari jemari, segala apa yang
mentakbirkan perasaan dan juga buah fikiran kita. Kan? Kerana itu jaga. Kita sekadar kalau kita nak tulis, kita nak posting, kita nak cakap, kita nak ulas, kita nak komen, kita nak condemn, kita nak apa sahaja sekalipun, cukup dengan keperluan, kadar yang diperlukan. Jangan lirik, jangan kita buat tu kerana kita dendam pada orang tu, kita tak suka pada orang tu, asalkan orang tu buat posting, orang tu cakap apa, kita akan bantah dia, kita akan bagikan pandangan yang negatif. Cukup dengan kadar apa yang kita boleh selamat. Kata sahabat Nabi SAW, anzartukum fudulal kalam. Aku bagi warning kepada kamu tentang lebihan-lebihan kalam kita. Bihasbi ahadikum ma balagha hajatahu. Cukuplah bagi kita apa yang kita nak cakap ni sekadar apa yang memenuhi keperluannya. Itu dah cukup memadai. Jangan ataupun bila kita nak bersembang di luar daripada keperluan kita, di luar daripada keutamaan kita. Kerana itu para salaf, para ulama terdahulu yang salih dulu, mereka ini berusaha untuk nak menjaga lisan mereka, menjaga tutur bicara mereka ini lebih daripada mereka menjaga duit mereka, dinar dan dirham mereka. Kerana itu yang lebih susah untuk nak dijaga berbanding nak menjaga wang ringgit kita. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi alladhi la ilaha illahu ma syai'un ahwaja ila tuli sijnin min hadzal lisan. Demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, tak ada satu pun perkara yang lebih memerlukan untuk kita penjarakan ia lebih daripada lisan kita. Lisan kita ini yang perlu untuk nak kita penjarakan berbanding untuk nak kita jaga benda-benda lain. Hari ini ramai daripada kita boleh jaga diri dia, boleh kurung diri dia kan, ataupun kita boleh tahan, kita boleh diet, lapar dan dahaga tu kita boleh buat. Tapi nak jaga lisan kita ini sangat-sangat susah. Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, ketahuilah bahawa setiap daripada mukallaf itu mesti menjaga lisannya daripada semua apa yang diucapkannya, kecuali ucapan yang boleh mendatangkan kebaikan. Bila kita melihat ataupun kita merenung apa yang kita nak ucap atau kita tulis itu, sama antara kalau kita cakap tu boleh mendatangkan kebaikan, boleh mendatangkan keburukan, maka kita tahan, kita jangan ucapkan dia. Kerana boleh jadi asalnya daripada tujuan yang betul, daripada kalam yang betul, tetapi dia boleh membawa kita ke arah perkara yang haram ataupun makruh kerana kelemahan diri kita, kelemahan nafsu syahwat kita yang selalu akan menggelincirkan diri kita. Dan ini yang sering kali terjadi, kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Dan harakat al-lisan ataupun gerakan lisan kita ataupun gerakan jari jemari kita ini, semua ni adalah benda yang paling kerap memberikan kemudaratan kepada seorang hamba itu. Cuba kita renungkan kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih, benda yang sangat ajaib yang aku perhatikan dalam diri manusia itu, iaitu ramai daripada manusia ni aku dapati dia sangat-sangat menjaga daripada makan benda-benda yang haram. Kita tengok masyarakat kita, bila sebut contohnya pasal arak mungkin sensitif, tetapi rokok tak peduli, rasuah tak peduli. Kata Imam Ibn Qayyim, ramai manusia yang boleh jaga diri daripada makan benda-benda yang haram, daripada melakukan kezaliman, boleh menahan dirinya daripada berzina, boleh menahan dirinya daripada mencuri, boleh menahan dirinya daripada minum arak, boleh menahan dirinya daripada melihat perkara-perkara yang haram, melihat ataupun melakukan apa-apa benda yang lain selain daripada itu. Tetapi sangat susah baginya untuk nak menjaga lisannya. Sampai kata Ibn Qayyim, kamu akan mendapati seorang itu yang kelihatan beragama, yang kelihatan zuhud, yang kelihatan rajin dia melakukan ibadah, ataupun apa yang kita nampak sekarang ni, kita kata macam nampak lebaynya, nampak daripada luar subhanallah, nampak pegang tasbih, nampak pakai jubah, nampak alim cakap macam kita memang nampak baiklah, orang kata nampak wali lah. Tetapi dalam bab
lisannya subhanallah. Barangkali dia ni banyak ataupun selalu mengucapkan sesuatu yang boleh mendatangkan kemurkaan daripada Allah, yang dia tidak peduli. Dalam bab dia mengumpat, dahsyat. Dalam bab dia memfitnah, dahsyat. Dalam bab dia nak itu memang kita tak payah cakap. Sampaikan kerana itu, dia kata Ibnu Qayyim, menyebabkan dirinya akan dicampak lebih jauh daripada api daripada timur dan barat. Kata Ibnu Qayyim, wa kam tara min rajulin mutawarri'in 'anil fawahish wadh-dhulm wa lisanuhu yaqta'u wa yadhbahu fi a'radil ahya'i wal amwal wal amwat wa la yubali bima yaqul. Kamu akan mendapati betapa ramai orang yang nampak warak, tetapi lidahnya dahsyat dalam nak menikam, dalam nak menyembelih orang-orang yang masih hidup ataupun yang telah mati. Yang dia tak peduli langsung apa yang diperkatakan. Ini apa yang kita selalu lihat ataupun apa yang kita sering nampak terjadi di dalam masyarakat kita. Sebab dalam bab lisan ini, antara orang yang paling berbahaya sebenarnya adalah orang-orang seperti saya, orang-orang yang mungkin kita kata banyak bercakap. Jadi benda begini, orang yang banyak tulis, orang yang banyak bercakap, ini potensial untuk melakukan kesilapan ni sangat tinggi. Barangkali di sana ada orang yang kita tidak suka, ataupun ada musuh kita yang tidak menyenangi kita. Barangkali di luar sana ada orang yang memusuhi kita, yang selalu berdendam, yang selalu menembak, menyerang kita. Dan kerana kita ingin membalasnya, ataupun kerana kita ingin mempertahankan diri kita, kadang-kala kita juga boleh terlajak di dalam menggunakan lisan kita ataupun jari jemari kita. Ini yang paling kita khawatirkan. Ini yang paling kita khawatirkan. Apa yang ulama sebut bahawa 9 daripada 10 dosa-dosa yang sering kali terjadi pada kita, kebanyakannya adalah kerana lisan kita. Kerana itu kata Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'ban kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'ahu syuja'an aw al-aqran. Jagalah, peliharalah lisan kita wahai manusia. Janganlah biarkan lidah kita ni menyengat kita, menggigit kita kerana ia adalah ular. Berapa ramai orang yang telah mati di kubur sana kerana lidahnya. Sedangkan pada ketika dia hidup, dia sangat ditakuti oleh orang-orang sezamannya ataupun orang-orang yang berani pada ketika itu. Baik. Di dalam kita menggunakan jari jemari ataupun lisan kita, ada beberapa talbisu iblis yang selalu akan masuk kepada kita. Okay. Ini selalu menimpa kepada para ilmuwan, para asatizah, para penuntut ilmu, seringkali boleh terjadi. Antaranya, sebenarnya ada 2 perosak besarlah kepada diri kita. Boleh jadi kita selamat daripada yang satu, kita terjebak dalam yang satu lagi. Ini yang paling kita khawatirkan. Yang pertama sekali iaitu apa yang kita kata, kita berdiam diri daripada kebenaran. Berdiam diri daripada kebenaran, satu. Yang keduanya, ataupun kita bercakap benda-benda yang tak betul. Ini sama ada kita terlepas yang ini, kita terbuat ini. Kita terbuat ini, kita terlepas yang ini. Kalau apa yang disebut kalau kita berdiam diri di atas kebenaran, kita nampak benda itu salah, tetapi kita tidak berusaha untuk nak memperbetulkan. Tapi kita kena perhatikan baik-baik. Sebab bila kita kata berdiam diri kepada kebenaran, tidak bererti kita tidak hakim ataupun kita tidak berhikmah di dalam kita memperkatakan teguran ataupun kita mengatakan suatu kebenaran. Sebab bila kita nak memperkatakan sesuatu, kita kena timbang tara uslubnya, waktunya, manhaj kaedahnya. Bukan atas alasan nak memperkatakan yang benar,
maka kita tibai semua orang, kita cantas, kita tak jaga lisan kita, uslub kita, ayat-ayat kita atas dasar sampaikan kebenaran. Kemudian kita labelkan orang-orang yang mungkin kita nampak macam cool sikit ni, kita kata ni macam syaitan bisu. Walaupun kedua-dua ni ada poinnya, ada benarnya, ada juga salahnya, tetapi kat sini selalu terletak syaitan yang akan sentiasa untuk nak memainkan peranan supaya merosakkan kita. Orang yang melihat satu kebenaran, dia tahu. Selagi mana dia terdetik untuk mengisyaratkan, menyuarakan dengan caranya, mungkin dengan cara apa yang dilihat sesuai, alhamdulillah, maka dia sudah terlepas daripada perosak ini. Tetapi kalau dia langsung tak mau, dia langsung tak ada keinginan itu, ataupun dia tahu tapi kerana dia nak pleseh, ataupun kerana dia tak mau orang memperkatakan yang buruk-buruk negatif pasal dia risau pasal itu, mungkin dapat kecaman daripada netizen dan sebagainya. Yang ni problem sikit lah. Tetapi kena berhati-hati. Sebab macam saya bagi tahu tadi, bila kita nak menyampaikan satu teguran ataupun memperkatakan satu kebenaran, ramai orang yang boleh kata, tetapi tidak ramai yang bijaksana untuk nak memilih masa dan uslubnya, wasilahnya. Dan kemudian jangan pula kita bersangka buruk. Kita sangka buruk kepada orang yang kita tak tahu apa yang diperkatakan, apa yang dilakukan. Kita kata ni macam syaitan bisu ni. Dia ni tak berani ni penakut ni, dia tak pernah cakap itu dan ini. Dia tak tahu. Kita tak tahu apa orang tu. Kita tak bersama dengan dia 24 jam. Kita tak tahu apa medium-medium yang dia ada, hadirin crowd-crowd dia ada, kemudian kita mudah-mudah. Ini dosa mulut yang kita selalu terjebak. Nampak tak? Dia selalu bermain antara itu dan ini. Yes. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Tetapi Allah juga kata kalau kita nak menyeru, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan penuh kebijaksanaan dan juga dengan peringatan yang baik. Kita ni tak nak buat orang lari. Kata Nabi SAW, basyiru wala tunaffiru. Tarik orang, bagi orang gembira, datang. Jangan biarkan orang tu lari daripada kita. Ramai daripada kita memilih yang kedua ini. Bagi kita, kalau nak memperjuangkan kebenaran, seolah-olah kena biar orang lari itu lebih ramai daripada menarik orang. Itu pun juga ada satu talbis iblis yang cukup berbahaya. Pemusnah yang kedua, perosak yang kedua adalah bila kita bercakap sesuatu yang batil. Ini orang panggil tadi kalau kata syaitan bisu, ini syaitan yang berbicara. Kita cakap benda-benda yang nonsens, yang tak betul. Kita menyebarkan hadis-hadis palsu, kita menghentam, memfitnah orang sana sini, kita rasa galak. Seronok bila kita jumpa apa yang kita rasa macam poin yang kita boleh ikam orang tu, walaupun orang tu orang yang tak sekepala dengan kita, yang tak sekufu dengan kita, tidak menjadikan kita halal untuk kita menikamnya. Tapi hari ini kita tengok ramai orang. Kadang-kadang orang sunnah-sunnah pun sama juga. Bila kita jumpa ada orang-orang yang mungkin bagi kita buat some mistake, kita pun suka kan untuk nak troll, kita suka untuk nak tambah perisa lagi, kita suka untuk nak itu dan ini. Subhanallah. Ini ramai orang yang tidak terlepas daripada benda ini. Selain daripada itu, antara perosak-perosak kepada lisan kita, yang pertama sekali adalah al-ghibah. Al-ghibah. Al-ghibah ini perkara yang, ghibah ni terjemahan ni maksudnya mengumpat. Inilah yang selalu boleh memusnahkan perpaduan dan kesatuan umat Islam, penyatuan masyarakat. Ini selalu akan memecah belahkan persaudaraan kita, ukhuwah kita. Sebab tu dalam Al-Quran Allah bagi tegahan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah kata janganlah kamu mengumpat di antara satu sama lain. Adakah kamu suka untuk memakan daging saudara kamu yang telah mati? Nescaya kamu tidak akan suka. Sebab tu Nabi SAW larang, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu
wa 'irduh. Setiap daripada muslim ke atas muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram maruah ataupun jiwanya. Kita kena jaga benda-benda ni sebagai itu sebagai hak orang Islam. Bila Nabi SAW ditanya dalam hadis riwayat Abi Hurairah, "Atadruna mal ghibah?" Nabi tanya, "Kamu tahu tak apa itu ghibah?" Sahabat-sahabat kata, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, mengumpat itu zikruka akhaka bima yakrah. Iaitu bila mana kamu menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka. Kemudian sahabat sama, "Fa afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Kalau kamu tengok apa yang aku cakap tu memang betul, dia tak suka tapi betul. Maka Nabi kata, "In kana fihi ma taqul faqad irtabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah." Kalau betul apa yang kamu cakap begitu, maka yes, kamu dah mengumpat dia. Tetapi jika tidak betul, maka kamu telah melakukan buhtan ataupun apa yang kita kenal sebagai fitnah pada hari ini. Ini dosa yang sangat besar yang Nabi SAW pernah ceritakan tentang balasan di akhir-akhirat kelak bagi orang-orang yang selalu mengumpat. Macam mana dalam hadis Anas ketika Nabi SAW di Mi'raj ke langit, Nabi melihat ada satu kelompok ni yang duk cakar tubuh mereka ni, wajah-wajah mereka, dada-dada mereka ini dengan kuku-kuku besi dan tembaga mereka ni. Kemudian bila Nabi SAW tanya, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka ini wahai Jibril? Maka Jibril pun kata, "Haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka inilah yang telah memakan daging-daging manusia dan telah kita kata senang cerita menjatuhkan maruah mereka. Maksudnya orang-orang yang selalu mengumpat. So ini peringatan daripada Nabi SAW. Dan dalam hadis Abi Barza Al-Aslami kata Nabi SAW, "Ya ma'asyara man amana bilisanih wa lam yadkhulul iman qalbahu la taghtabul muslimin." Wahai manusia yang beriman dengan lisannya, tetapi imannya itu tidak memasuki hatinya, janganlah kalian mengumpat orang-orang Islam. Wala tattabi'u auratahum fa innahu man ittaba'a auratahum yatba'u Allahu auratahu. Dan siapa yang mencari-cari aib kekurangan orang lain, maka Allah akan mencari aibnya. Maksudnya macam mana dia nak dedahkan aib orang lain, maka Allah akan mendedahkan aibnya walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah an-namimah. An-namimah ni adalah mengadu domba. Mengadu domba ni adalah adik-beradik kepada mengumpat. Antara dosa yang sangat besar, iaitu bila mana semua tahu kan apa mengadu domba ni, kita nak cuba laga-lagakan antara fulan dan fulan. Dan benda ini boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ada orang yang sengaja untuk nak bawa apa yang contohnya Ustaz Fulan ni cakap untuk dilagakan yang Ustaz Fulan cakap, dan kemudian cuba untuk nak nampakkan macam bergaduh antara satu sama lain, ataupun cuba untuk nak mengeruhkan keadaan, mendatangkan kebencian, merenggangkan ukhuwah ni semua. Ini semua dicela di dalam Al-Quran. Allah berkata, "Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim." Kata Nabi SAW dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, "La yadkhulul jannah an-namam." Tak masuk syurga orang yang mengadu domba. Dan kalau ingat kisah ketika Nabi SAW lalu dekat dua kubur kan, dalam hadis Ibn Abbas, Nabi kata, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir." Dua orang ni yang sedang diazab. Ini apa yang Allah telah wahyu kepada Nabi SAW. Nabi tahu kedua-dua penghuni kubur ini sedang diazab. Kemudian Nabi kata, "Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah." Salah seorang daripada mereka ini yang dia memang selalu buat kerja mengadu domba ni. Maka kerana itu dia sedang diazab di dalam kuburnya sekarang ini. Ini semua dosa yang perlu kita elakkan. Kalau boleh jangan kita nak laga-lagakan antara orang tu dengan orang ni, antara saudara kita si fulan
dengan saudara kita yang ini, ataupun kita nak cuba gaduhkan antara si ustaz fulan dengan ustaz fulan untuk nak mendatangkan kemarahan, kebencian dan sebagainya. Ini akhlak Islam. Yang ketiga, kita kena jaga diri kita daripada fudulul kalam, iaitu kata-kata yang berlebihan, yang tak sepatutnya, yang tidak ada keperluan. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah manusia itu berdosa dengan menyampaikan semua apa yang dia dengar. Semua manusia akan dihisab. Sebab tu ini yang kita risau. Hari ini ramai orang. Contoh, kalau kita tengok orang yang menyokong certain isu, bila datang sebarang berita ataupun posting yang seolah-olah yang menyokong kecenderungan dia, dia akan terus posting. Dia akan terus posting sebelum dia betul-betul tabayyun, sebelum betul-betul dipastikan kesahihan semua berita itu. Dia tak tahu daripada mana sumbernya. Daripada situ dia mula menyakitkan hati-hati orang lain, dia mula menyindir orang-orang lain, dia mula memperolok-olokkan orang lain, maka itu juga sudah kira berdosa. Sebab satu, dia punya niat tu dah tak betul. Yang keduanya, kerana dia telah menyebarkan pendustaan. Ramai orang yang terjebak dengan perkara begitu pada hari ini. Berita-berita yang kita baca tajuk headline, berita-berita yang kita tak tahu daripada mana source-nya, yang kita tidak semak, yang kita tak tabayun betul-betul, kita terus sebarkan, kita terus post, lalu mendatangkan satu konfrontasi di antara sahabat-sahabat kita, di antara para pembaca. Sedangkan itu semua dusta. Sedangkan itu semua telah dimanipulasi. Di mana sifat dan amanah kita, di mana warak kita untuk nak ingat bahawa Allah akan menghisab setiap daripada apa yang kita lakukan. Sebab tu kata Umar bin Abdul Aziz, man adda kalamahu min amalih qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Siapa yang boleh menghitung dia punya ucapan dia berbanding amalannya, maka nescaya dia akan kurang bercakap, melainkan dalam perkara yang penting sahaja. Kerana itu belajar untuk tidak tergesa-gesa. Kerana itu belajar untuk berdiam diri, melainkan dalam perkara-perkara yang baik sahaja. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun berdiam diri. Tengok pada hari ini, misal kata bila kita duk menyebarkan macam-macam isu lah. Hari ini dunia ini dalam kancah peperangan. Pada hari ini kancah politik yang bergelora di dalam negara ataupun di luar. Pada hari ini pelbagai teori-teori konspirasi, pelbagai itu dan ini yang masing-masing duk bercakap antara satu sama lain. Masing-masing duk sebarkan posting-posting yang kita tak tahu, yang mungkin boleh memanipulasi kebenaran, yang boleh kita tak tahu. Kita ni sekarang ni hidup di zaman yang Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiq. Akan datang satu zaman yang mana tahun-tahun yang penuh dengan pendustaan, yang menipu manusia. Ketika itu orang-orang yang menipu dipercayai, orang-orang yang berkata benar pula didustai. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang-orang yang khianat diberikan kepercayaan dan amanah, dan orang-orang yang amanah pula dikhianati. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan ketika itu golongan ruwaibidah ni akan banyak berbicara. Sampai ditanya, wa mar ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Nabi, ar-rajulu tafih fi amril 'ammah. Orang yang bukan ahlinya nak bercakap dalam urusan umum. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Hari ini orang yang bukan dalam bidang kedoktoran, orang yang mungkin
tak tahu untuk nak menganalisis betul-betul maklumat yang benar ataupun yang tidak. Tetapi bila dia bercakap dalam urusan perubatan, dalam urusan vaksin, seolah-olah dia adalah pakarnya. Hari ini orang yang tidak pergi sendiri, yang tidak menyelami satu isu itu sendiri, tetapi dalam berbicara dia bawa datang macam-macam teori, dia bawa datang macam-macam macam-macam isu sekarang ni kan, seolah-olah dia memang 100% lah yang memang menyaksikan semua itu di hadapan matanya ataupun yang didengar dengan telinganya sendiri. Hari ini kita tidak baik, kita banyak tak tahu. Kita sebenarnya kalau dijazamkan, kita confirm tak dengan pandangan sama ada pancung pala ataupun tak, kita tak akan berani untuk nak confirmkan pandangan kita. Kita tak nampak orang ni. Orang ni buat ke buat benda ni. Tapi kita cepat sungguh untuk nak kita mengulas. Cepat sungguh untuk nak kita menghukum. Cepat sungguh untuk nak kita memperkatakan sesuatu. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah semua. Sebab ini semua kita akan dihisap di hadapan Allah. Apa maknanya kita datang di hadapan Allah nanti dalam keadaan kita jaga solat jemaah 5 waktu kita, dalam keadaan kita rajin bersedekah, dalam keadaan kita rajin berpuasa, mengaji Al-Quran, melakukan amalan ibadah sekian dan sekian amalan yang sangat banyak, tetapi rupa-rupanya jari jemari kita, lisan kita tidak jaga. Sampai kata Nabi SAW, akhirnya pahala kita itu akan ditransfer kepada orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang terkesan dengan kita punya jari jemari dan lisan kita, lalu kita menjadi muflis dekat akhirat nanti. Kita tak mau menjadi orang yang muflis. Itu sangat-sangat malang. Kemudian jangan gunakan jari jemari kita, lisan kita untuk memaki ataupun mencerca, memperkatakan sesuatu yang tak elok, ataupun istilahnya dalam bahasa Arab la'an. Nabi SAW hadis Abdullah bin Umar, la yakunul mu'minu la'anan. Orang yang beriman itu tidak melaknat orang. Maksudnya dia tidak memaki hamun orang, dia tak cakap mencaci orang. Al-hadis Ibn Mas'ud, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Bukanlah orang yang beriman itu orang yang suka menikam orang lain, orang yang suka melaknat orang lain, maksudnya mengutuk orang lain. Walal fahish, bukanlah orang yang buruk lisannya. Walal badi, bukanlah orang yang buruk akhlaknya. Kata Nabi SAW lagi dalam hadis Abi Darda, innal la'anin la yakununa syuhada'un wala syufa'a'un yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka duk melaknat orang ni, duk mencaci, memaki hamun orang ni semua dekat akhirat nanti ni, mereka ini tak akan ada syuhada dan tak akan ada orang-orang yang boleh memberikan syafaat kepada mereka pada hari akhirat nanti. Ini benda yang sangat-sangat kita kena jaga. Benda yang kita cakap, kita kutuk pada orang, kita laknat orang, kalau tidak betul benda itu, dia akan kembali balik kepada diri Tuhan yang berkata itu, sebagaimana kata Nabi ataupun apa yang telah Nabi SAW sabdakan. Kata Nabi SAW, ingat Nabi SAW ni adalah qudwah kita. Nabi SAW adalah pedoman kita. Kata Nabi, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutuskan untuk nak melaknat, tetapi aku diutuskan sebagai rahmat. Kita ni kalau kita rasakan kita ni seorang pendakwah, kalau kita rasa kita ni seorang Muslim, seorang manusia, setidak-tidaknya ingat Nabi SAW tak diutuskan untuk nak berkata sesuatu yang tidak baik. Tetapi Nabi ini menjadi rahmat kepada manusia. Ucapkanlah kata-kata yang positif. Cakaplah kata-kata yang boleh memberikan semangat, yang boleh memperbaiki, yang boleh mendorong, yang mencadang. Bukannya kata-kata yang penuh dengan sindiran, kata-kata yang penuh dengan sarkastik, provokatif, kata-kata yang penuh dengan trolling, untuk nak menyindir antara satu sama lain, sesama saudara seagama kita, tak kira daripada mana-mana sekalipun, daripada kelompok mana-mana sekalipun. Wujud je orang-orang macam ni. Dan yang sering terjadi adalah daripada kalangan asatizah.
Ini sangat dikesali. So kita kena kembali semula kepada akhlak Nabi SAW. Ingat apa kata Nabi SAW? Inni lam ub'athu la'anan, innama bu'ithtu rahmah. Jangan kita ni jadi orang yang nak melaknat dalam ceramah kita ni, duk kutuk orang sana sini, duk mencarut sana sini, duk maki hamun sana sini. Tak ada terzahir sifat rahmah itu. Nabi SAW macam mana sekalipun kalau kita renung, tengok macam mana Nabi SAW bersama dengan musyrikin, orang-orang yang memusuhi baginda SAW. Tetap Nabi SAW tidak pernah memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Yang bukan tak baik apa, tidak sampai ke tahap yang teruk, yang boleh mengeluarkan Nabi daripada akhlak yang saleh. Renungkan dalam suratul Hujurat. Cukup dalam suratul Hujurat untuk menjadi pedoman kepada kita. Allah Azza wa Jalla menyebut dalam ayat yang 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. Allah ajar kepada kita supaya kita selidik dulu berita-berita yang sampai kepada diri kita. Jangan kita mudah-mudah untuk nak menghukum seseorang itu sebelum kita betul-betul tahu apa cerita sebenarnya. Sebelum kita tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Kadang-kadang kita ni boleh berprasangka kepada sahabat kita kerana macam-macam faktor sampai membuatkan kita tidak cuba untuk nak tabayyun. Dikala kita boleh call dia, dikala kita boleh message dia, tapi sometimes kerana kemarahan kita, mungkin kerana sesuatu yang terpendam dalam diri kita, kita lebih suka untuk nak menghukum terus sebelum kita tahu. Lalu kita menghukum si fulan, menghukum sahabat kita ni sebagai itu dan ini. Ini semua jauh daripada akhlak Islam. Kemudian Allah pesan lagi dalam suratul Hujurat, la yaskhar qaumun min qaum. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling meremehkan antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. Semacam mana pun kita tak suka pada seseorang itu ataupun satu puak itu, maka janganlah sampai kita tahap untuk nak memperlekeh seseorang itu di luar daripada batasan ilmiah. Sampai membuatkan kita ini, orang buat poster macam-macam, orang duk buat apa-apa yang duk nak memperlekehkan, menjatuhkan orang itu dan ini semua jauh kan. Itu tak boleh. Kemudian apa kata Allah lagi? Wala talmizu anfusakum, jangan mengaibkan. Ini yang selalu kita buat. Kita suka untuk nak mengaibkan. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling melabelkan, memberikan gelaran-gelaran yang tak baik. Ini yang juga kita selalu lakukan. Si fulan A, si fulan W, si fulan B, si fulan S, si fulan T. Macam-macam kita nak labelkan. Dan kemudian Allah pesan, ijtanibu kathiran minadh-dhann, jauhi daripada prasangka buruk. Kita yang paling suka berprasangka buruk kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat kita, kepada even enemy kita sendiri pun. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah kita saling mengumpat antara satu sama lain. Renungilah surah Al-Hujurat ini, tadabburlah ayat-ayat dalam surah ini dan amalkan wasiat daripada Allah ini. Nescaya insya-Allah hubungan kita sesama manusia akan lebih terpelihara. Okey, kita pergi kepada beberapa soalan yang ada dimukakan. Okay, kita tengok. Okey. Ada beberapa soalan yang bertanya tentang isu kita trolling tentera Israel sekarang. Okey. Satu, kita berada di zaman peperangan cyber. Peperangan ini sekarang di zaman ini bukan hanya dengan senjata sahaja. Apatah lagi dengan keadaan kita yang tidak mampu untuk nak mengangkat senjata, sudah pasti antara salah satu adalah melakukan serangan psikologi, iaitu kita kata serangan psikologi terhadap tentera Israel melalui website-website mereka. Dan ini juga sebenarnya pernah dilakukan sebelum ini oleh beberapa orang-orang awam daripada kalangan negara Arab, ada yang daripada Saudi, UAE, Mesir, Lebanon pun ada. Sebelum ini sampai pernah hampir lumpuh jugalah, boleh kata teruk juga mereka diserang. 14 website official Israel yang pernah diserang sebelum ini.
uh, sampai membuatkan mereka ini terpaksa meminta bantuan daripada Amerika dan juga beberapa negara Eropah untuk nak develop balik satu sistem pertahanan website mereka. Even website Benjamin Netanyahu pun pernah kena kementerian-kementerian mereka, Kementerian Harta, Kementerian Dalam Negeri pernah kena juga sebelum ini. Ini telah memberikan kepada mereka satu psikologi yang hebat. Cuma tujuannya baik, perbuatannya baik, tetapi betulkan uslub kita. Banyak daripada kita kadang-kadang kita tidak menggunakan uslub yang betul. Kan? Sampai yalah, walaupun kita rasa benda tu syok dan best. Contoh orang kata mak engkau hijau. Saya pun sampai sekarang saya pening apa benda maksud mak engkau hijau ni. Orang kalau tanya ni macam-macam version keluar kan. Kalaulah ia berbentuk, saya tak tahu makna dia, tapi kalaulah ia berbentuk yang tidak baik, mengandungi kalimah penghinaan kepada kaum ibu, walaupun ibu kepada enemy kita tak boleh buat. Sebab itu tegahan Allah di dalam Al-Quran. Ataupun itu juga teguran daripada Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW tidak memberikan kebenaran kepada kita untuk nak mencerca ibu dan bapa musuh kita sekalipun, kerana ia akan menyebabkan ibu bapa kita kena balik. Itu satu bentuk durhaka, kata Nabi SAW, itu bentuk satu durhaka yang tidak langsung kita kepada mak dan ayah kita. Dan kalau kita nak melakukan serangan cyber umum bagus. Tetapi uslub itulah yang menentukan sama ada dia bagus ataupun tidak. Kalau boleh, lebih baik dinyatakan secara betul, secara tepat, secara ilmiah ke, secara yang lebih menggambarkan akhlak Islam. Ada yang saya tengok okey, ada yang saya tengok melalut juga. So it's balance. Maksudnya kena balance lah, antara kena combine. Jangan kita sampai tergelincir dalam bab ini. Okey. Bagaimana untuk menasihati komen-komen ustaz-ustaz dan ustazah yang tidak bertauliah di FB? Semua orang salah dan dia sahaja yang betul. Well, itu yang berlaku dalam netizen kita hari ini. Kita kelebihan netizen Malaysia adalah dilahirkan serba pandai. Itu memang netizen kita. Kalau berucap memang dahsyat, semuanya betul macam serba tahu. Dan kalau bercakap pula susah betul lah kadang-kadang nak jumpa yang positif kan. Ya, kita pun saya kadang-kadang malu juga bila buka komentar-komentar daripada orang Malaysia. Kadang-kadang kita tengok ini bukan pasal isu Israel lah, ini pasal isu lain. Kadang-kadang penuh dengan ungkapan sindiran, negatif dan sebagainya. Tapi bila kita tengok luar, kadang-kadang lebih mencerminkan akhlak Islami daripada sudut itu. Maksudnya kita ni kadang-kadang suka bila kadang-kadang orang yang baik dia tak bercakap, dia tak komen. Orang yang tak baik ni yang banyak menunjukkan sikap mereka taring mereka di media sosial. Yang ini sama jugalah, kita nak nasihat pun macam mana. Ini contoh nasihat lah, kuliah-kuliah sebegini ni kira macam nasihat jugalah untuk diri saya sendiri, untuk semua orang. Tetapi sama ada nasihat tu boleh diterima ataupun tidak, itu tidak terletak di tangan kita. Kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan mampu untuk nak memberi hidayah kepada orang yang kamu suka. Okey. Ada orang kata, Ustaz, menyatakan tidak boleh labelkan Israel sebagai kufar la'natullah kerana Israel termasuk dalam golongan Bani Yaqub. Jadi kita perlu hati-hati dan sebut Yahudi kufar la'natullah, tukar Israel kepada Yahudi. Apa komen Ustaz? Ini saya ada terbaca juga tadi. Ada orang kata jangan melaknat Israel kerana Israel itu adalah Nabi Yaqub. Okey. Arab pun juga ada kata pepatah kata la musyahah fil istilah. Istilah-istilah ni jangan nak ketat sangatlah. Bila orang kata Israel tu laknat ataupun bila orang mengutuk Israel ni, automatically daripada segi uruf kita, dari segi kefahaman orang ni sekarang memang kerana nak tuju kepada negara haram Israel. Bukannya nak tuju kepada Nabi Yaqub. Itu kerana dah menjadi sinonim, adalah kerana penggunaan nama Israel itu merujuk kepada negara haram Israel tersebut. Tetapi jangan kita drag
benda itu kepada perbezaan istilah. Kata Israel tu adalah Yaqub, Nabi Yaqub. Memang betul nama Nabi Yaqub adalah Israel, itu semua Allah sebut dalam Quran. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsi. Itu Allah namakan sebagai Nabi Yaqub itu dengan Israel. Daripada anak Nabi Yaqub itulah dipanggil sebagai Bani Israel. Dan kaum Yahudi juga, kalau kita nak kata, bukan semua Yahudi yang terkutuk ataupun yang termasuk di dalam laknat daripada Allah. Sebab dalam Al-Quran Allah kata, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat orang-orang yang kufur daripada kalangan orang-orang yang Yahudi. So bukan secara umum kita nak hukumkan semua orang Yahudi ni begitu, tetapi orang yang kufur, orang yang merencanakan kejahatan, mempunyai hasad dengki yang jahat kepada kita, seperti kelompok Zionis, gerakan Zionism di dalam kelompok Yahudi. Mereka ini memang sah-sahlah, orang yang join Zionis ini memang dia ada agenda yang even menyanggahi daripada Yahudi Ortodok sendiri. Yang sebab tu kekejaman puak-puak Zionis ni juga dibantah oleh sebahagian daripada kelompok Yahudi Ortodoks, sebab mereka ini tidak setuju dengan fahaman dan misi daripada puak Zionis yang nak mendirikan negara haram Israel, yang menurut mereka dalam agama Yahudi mereka sendiri itu negara Israel haram didirikan. Itu apa yang dikata telah menjadi hukuman kepada Bani Israel. Okey. Yang itu insya-Allah esok saya bagi tahu, esok insya-Allah akan diadakan satu forum insya-Allah antara saya, Al-Fadil Ustaz Tuan Guru Dr. Abdul Basit dan juga sahabat saya Dr. Ruzaimi, akan ada satu forum khas berkenaan dengan isu Palestin ni. Jadi esok malam lebih kurang pada waktu yang sama, boleh tonton, insya-Allah akan dikongsikan. Kita akan share tentang forum yang berkenaan dengan isu Palestin ni insya-Allah. Jadi jangan lupa saksikan esok. Esok kita akan keluarkan iklannya dan juga insya-Allah akan diberitahu waktunya malam insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Ustaz, soalan yang terakhir, adakah mendedahkan kesesatan termasuk di dalam ghibah? Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab Riyadhus Salihin, ada 6 perkara yang boleh kita kata satu apa yang kita bercakap belakang itu diharuskan di dalam syarak ini. Antaranya yang mengandungi maslahat tertentu. Walaupun maslahat ni sering disalahgunakan oleh ramai orang, tetapi bila kita nak memperkatakan kesalahan seseorang itu dengan kadar yang dibenarkan oleh syarak, itu benar. Itu diharuskan oleh syarak. Tetapi di luar daripada kadarnya itu salah. Nabi SAW pun pernah, bila mana didatangi oleh seorang lelaki yang buruk akhlaknya, Nabi kata bi'sa akhul ashirah atau bi'sa ibnul ashirah. Dia ni teruk sungguh anak si fulan ni. Tapi Nabi cakap tu hanya untuk nak explain kepada sahabat-sahabatnya bahawa si fulan ini teruk akhlak dia. Tapi Nabi tak melirik-lirik. Tak adalah sampai jadi macam halwa untuk kita nak menghentam sana dan sini. Nabi juga pernah ditanya oleh Fatimah, nak masa dia nak datang berjumpa dengan Nabi, nak meminta pandangan tentang orang yang meminang dia. Kemudian Nabi SAW bagi nasihat, si fulan ini kaki pukul, si fulan miskin, aku cadangkan kamu nikahilah Usamah bin Zaid. Sebab maksudnya Nabi sebut tentang kekurangan orang tersebut, 2 orang sahabat tersebut. Tetapi bukannya Nabi melirik-lirik. Maksudnya si fulan Allah dah busuk, lepas tu ini tak ada. Jangan over. Maksudnya dengan kadar yang diperlukan untuk nak menerangkan kesesatan orang itu, dengan kadar ilmiah yang kita nak sampaikan, okey. Tetapi jangan terlanjur sampai kita buat apa yang kita tergelincir lah dalam perkara-perkara tersebut, kerana menjelaskan tentang kesesatan seseorang itu diperlukan di dalam agama kita. Tetapi ingat, kalau kita baca kitab Talbisu Iblis karangan Imam Jauzi, dia akan menulis banyak poin-poin yang orang ahli hadis boleh
boleh termakan dengan bisikan iblis, fuqaha, orang yang berceramah dan sebagainya. So kalau kita tengok, subhanallah, ajib. Sebab kita kadang-kadang kita rasa benda itu betul, rupanya kita dah termasuk dalam belitan iblis. So ingat, wara' dan takwa itulah yang akan menjaga diri kita supaya kita tidak, insya-Allah, tergelincir dalam apa yang kita lihat perkara itu sebagai patut dan perlu baik di dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, sekian sahaja dulu daripada saya pada malam ini. InsyaAllah jangan lupa bersama dengan saya esok lagi dalam forum khas berkaitan dengan Palestin. Kita bertemu lagi esok insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri semua. Semoga insyaAllah semua bergembira dengan sekadarnya. Maaf daripada saya di atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Cuba kita bayangkan, saudara wanita kita dihina, ibu kita ditindas, mereka disiksa, hatta ada saudara wanita kita dirugul. Cuba kita bayangkan, apakah respon kita bila mana ada saudara lelaki kita ditangkap, disiksa dan ayah kita sendiri dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang sedang scroll Facebook, yang sedang main IG, nak minta stop kejap dan fokus. Ada satu perkara penting yang saya nak sampaikan. Mungkin ada daripada kita yang dah sedia maklum perkara ini dan mungkin ada yang belum tahu apa sebenarnya yang berlaku. Baru-baru ini berlaku satu peristiwa yang saya boleh kategorikan sebagai ujian yang sangat berat buat kita umat Islam. Setelah kita diuji dengan pandemik COVID-19, kini kita diuji lagi dengan ujian yang mana saudara kita di kota Al-Quds, mereka ditindas oleh Zionis Israel. Seperti mana semua sedia maklum, baru-baru ini berlaku serangan terhadap saudara se-Islam kita di kota Al-Quds, yang mana pada ketika itu mereka sedang melakukan ibadah di Masjidil Aqsa. Serangan, kekejaman serta penindasan yang berlaku kepada saudara kita di kota Al-Quds hanya satu sebab. Tentera Zionis Israel nak kosongkan Masjidil Aqsa sebelum peristiwa sambutan Hari Al-Quds, yang mana mereka akan lakukan ritual secara tahunan pada setiap 28 Ramadan. Yang mana pada tarikh tersebut mereka akan melakukan ritual-ritual keagamaan di dalam kawasan Masjidil Aqsa. Maka atas sebab ingin mengosongkan Masjidil Aqsa lah mereka melakukan penindasan terhadap saudara kita di sana. Insiden sebegini bukanlah perkara baru yang kita baru dengar semalam, tetapi ini berlaku saban tahun kepada saudara Islam kita di kota Al-Quds. Cuma bezanya pada tahun ini mereka bertindak lebih ganas untuk memastikan kawasan Masjidil Aqsa itu kosong bagi tujuan ritual keagamaan mereka. Jadi saya nak menyeru kepada anda semua, saudara kita khususnya di Malaysia, di dalam kegembiraan kita nak menyambut Syawal, kita masih boleh berjumpa ataupun kita masih boleh call mak ayah kita. Tetapi mereka, saudara kita di kota Al-Quds, mereka terpaksa menyambut Aidilfitri dengan hujanan peluru dan juga bom daripada Zionis Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. من جميع الاتجاهات يا شباب، شايفين من جميع الاتجاهات. ها سماء خان يونس تمتلئ بالصواريخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم نصرك للمجاهدين، اللهم اجعل سهامهم على العدو صائبة، اللهم اجعل سهامهم على العدو صائبة يا الله. Jadi teruskan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kekuatan dan juga kemenangan buat saudara kita di sana. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa adalah merupakan senjata seorang mukmin. Jadi jangan kita berputus asa, teruskan berdoa, kita tembakkan doa kekuatan dan juga kemenangan buat mereka. Jadi hari ini kalau kita mampu dari sudut kewangan, maka ayuh
Saya nak mengajak anda semua untuk kita menyumbang buat saudara kita di kota Al-Quds. Bagi mereka yang tak mampu nak menyumbang dari sudut kewangan, jangan risau, kita boleh sumbang dari sudut kita share video ini. Kita sampaikan kepada saudara kita yang lain bahawa di dalam kesusahan kita sekarang menghadapi pandemik COVID-19, ada lagi saudara kita yang lebih susah daripada kita. Jadi saya nak mengajak, mohon kepada anda semua, teruskan berdoa. Kita tembakkan sebanyaknya doa buat kemenangan dan juga kekuatan kepada mereka.